Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cikgu Online TV. Siapa tak dengar, saya cubit. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ni kita akan sambung bagi tajuk solat Jumaat, iaitu tujuan atau hikmah difardukan solat Jumaat. Yang pertama, memuliakan hari Jumaat sebagai hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iaitu penghulu segala hari. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud penghulu sekalian hari adalah hari Jumaat dan ia merupakan hari terbesar di sisi Allah taala. Kenapa kita disuruh untuk melakukan solat Jumaat? Yang pertama adalah untuk memuliakan hari Jumaat tersebut. Sebab hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Yang kedua, sebagai satu hari perhimpunan mingguan umat Islam yang bersifat kerohanian. Dan yang ketiga, dapat mengeratkan persaudaraan dan perpaduan antara umat Islam dari pelbagai peringkat umur dan pangkat. Kita disuruh untuk solat Jumaat. Yang ketiga adalah untuk eratkan persaudaraan kita antara umat Islam. Tak kira lah dia YB ke, dia menteri ke, dia cikgu ke, dia cleaner ke, dia tukang kebun ke, dia kanak-kanak ke, orang dewasa ke, ataupun orang muda ke, orang tua ke, semua duduk dalam satu tempat yang sama, duduk di dalam masjid yang sama untuk melakukan solat Jumaat. Yang keempat, dapat mengambil iktibar dan pengajaran dari khutbah yang disampaikan sebelum solat Jumaat. Kita boleh ambil iktibar, ambil pengajaran, kita boleh dapatkan ilmu daripada khutbah yang disampaikan. Sebab khutbah ni dia adalah ilmu. Yang kelima, melatih umat Islam hidup secara bermasyarakat. Kita disuruh untuk hidup bermasyarakat. Bila solat Jumaat kan ramai, orang daripada taman sebelah ada, orang daripada kampung sebelah ada. Kita duduk dalam satu tempat yang sama, maka kita kat situ dah hidup bermasyarakat. Yang keenam, membina keyakinan dan kekuatan umat Islam terhadap keagungan Islam. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah dapat bertukar-tukar fikiran untuk kemajuan sesama umat Islam. Syarat-syarat sah solat Jumaat. Terdapat 5 syarat-syarat sah solat Jumaat. Yang pertama, ditunaikan secara berjemaah, iaitu wajib berniat imam atau makmum. Mestilah ditunaikan secara berjemaah. Tak boleh buat secara bersendirian dekat rumah. Itu tak dikira sebagai solat Jumaat. Kalau dia buat juga, maka tidak dikira dan tak sah solat Jumaat tersebut. Mestilah dibuat secara berjemaah. Ada imam, ada makmum. Tak boleh buat secara bersendirian dekat rumah, sorang-sorang solat Jumaat. Dia baca khutbah, dia jadi imam dan dia jadi makmum. Macam mana tu? Tak boleh. Mestilah berjemaah. Dan wajib, yang imam wajib niat sebagai imam, yang makmum wajib niat sebagai makmum. Yang kedua, hendaklah ditunaikan dalam waktu zuhur. Solat Jumaat mestilah ditunaikan dalam waktu zuhur. Kalau buat pada waktu asar, solat Jumaat tersebut tak sah. Kalau buat pada waktu subuh, solat Jumaat tersebut tak sah juga. Tidak boleh dilakukan pada waktu lain selain daripada waktu zuhur. Mestilah dilakukan pada waktu zuhur, barulah solat Jumaat tersebut sah. Boleh faham semua? Alhamdulillah. Yang ketiga, dilakukan secara berjemaah, sekurang-kurangnya 40 orang. Lagi sekali, sekurang-kurangnya 40 orang, termasuk imam, yang cukup syarat-syaratnya berkekalan dari permulaan solat hingga ke akhirnya. Sekurang-kurangnya 40 orang termasuk imam, 39 orang makmum, seorang imam. Cukup 40 orang, maka sah solat Jumaat tersebut. Mestilah 40 orang tu cukup syarat-syaratnya daripada awal sampai ke habis solat Jumaat.
Yang keempat, mestilah diadakan di tempat orang bermastautin, sama ada kampung atau bandar, dan di tempat tertentu seperti di masjid. Mestilah dekat tempat orang yang bermastautin, orang yang menetap dekat situ. Contohnya macam kat kampung atau kat bandar. Yang kelima, mestilah didahului dengan 2 khutbah. Solat Jumaat mestilah didahului dengan 2 khutbah. Tak boleh solat dulu baru baca khutbah. Mestilah khutbah dulu barulah solat. Yang dimulakan dengan solat dulu kemudian baru khutbah, itu adalah solat sunat hari raya. Sedikit info untuk awak semua. Dari Jabar bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, berlaku pada sunnah Nabi bahawa pada setiap 40 orang ke atas diwajibkan solat Jumaat. Selain daripada itu, ada sedikit info lagi untuk awak semua. Sekiranya seseorang itu tidak sempat untuk bersolat Jumaat kerana kesuntukan masa disebabkan sesuatu kejadian seperti berlaku ribut ataupun banjir, kebakaran dan lain-lain, maka ia hendaklah mendirikan solat Zuhur. Dekat sini dia kata, kalaulah tak sempat untuk solat Jumaat, contohnya ada ribut ataupun banjir lah, ataupun ada macam-macam lain halangan, maka dia hendaklah solat Zuhur. Baik, mari kita tengok dan baca lafaz niat solat fardu Jumaat bagi imam dan bagi makmum. Lafaz niat solat fardu Jumaat bagi imam. Usalli fardal jum'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Lagi sekali kita ulang. Usalli fardal jum'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sengaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat solat fardu Jumaat bagi makmum. Usalli fardal jum'ati rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Lagi sekali kita ulang. Usalli fardal jum'ati rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sengaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Senang tak nak ingat, nak hafal lafaz niat solat fardu Jumaat ni? Senang je, pendek je, tak panjang pun. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai sini saja dulu. Kita akan sambung tajuk solat Jumaat ni pada video dan pembelajaran akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.